الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. Daripada sana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru duhna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthiru al-qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyaz. Daripada sana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru duhna ra'si. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu banyak meminyakkan kepalanya. Wa tasriha lihyatihi, dan banyak menguruskan janggutnya. Wa yukthirul qina', dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak memakai kepiah. Ka'anna thawbahu, seolah-olah kepiahnya itu thawbu zayyans, iaitu kepiah pembuat minyak. Dengar tak pacik-pacik ujung tu? Tak dengar, kena dekat sikit. Hak belakang tu dengar tu. Dengar tu. Tak dengar perembang. Macam mana? Saya nak deras suara pelan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru duhna ra'si. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak meminyakkan kepalanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak meminyakkan kepalanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
banyak bubuh minyak di kepala. Banyak bubuh minyak di kepala. Baik. Yang pertama, Nabi kita SAW, rambut Nabi itu lebat dan tebal. Itu rambut Rasulullah. Rambut Nabi itu lebat dan tebal. Panjang, lebat dan tebal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rambut Nabi, situasi dia panjang, tebal dan lebat itu sampailah Nabi kita tua. Dari Nabi kita muda sampai Nabi kita tua. Kita orang Melayu ni bila tua, rambut kuih tak ada dah. Atas kepala ni ada kapal terbang boleh turun. Orang panggil lapang terbang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi kita SAW itu sampai tua rambut Nabi lebat. Baik fikir lepas, jangan tengok lepas, tengok saya. Lepas buat kerja lepas, kita kerja kita. Jangan peduli. Ini hanya fitnah dunia saja. Okey, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayanglah, rambut Nabi tebal. Tebal rambut Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina. Depa terpengaruh juga dengan dunia no. Jangan terpengaruh dengan dunia, ujian saja. Tengok saya ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anggaplah ni ujian. Ni bukan kehendak kita, kehendak Allah. Nampak macam mana? Okey. Hangguk tu tengok saya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayang, rambut Nabi ni tebal, lebat sampai parah bau. Tu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut ni kalau dia panjang, dia tak buh minyak, tak cantik. Sebab orang tua-tua kita dia buat apa ni? Minyak kelapa darah. Allahumma salli ala sayyidina. Belum ada minyak-minyak rambut macam hari ni orang tua-tua kita pakai buat rambut kelapa darah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita SAW banyak meminyakkan kepalanya dengan minyak sebab rambut Nabi itu panjang, tebal dan lebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Seolah-olah kalau kita boleh faham macam orang yang baru lepas mandi, dia sikat rambut, jadi rambut dia basah macam tu. Jadi bila sebut Nabi SAW banyak meminyakkan rambutnya, kita faham. Rambut ni bila dia basah, dia disikat rapi, jadi elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bukan ayak. Rambut Nabi tu minyak. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali orang lelaki pernah tengok orang Pakistan, orang India, anak budak muda India, ataupun kita kata orang tabligh. Ni orang lelaki mungkin biasa tengok rambut panjang, dia buh minyak, sikat elok. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rambut panjang, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam memang elok. Sebab rambut Nabi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hitam ikal mayang. Rambut Nabi itu hitam ikal mayang. Ataupun orang panggil hitam bergelombang. Dia kalau rambut macam saya ni nipih. Rambut nipih ni berminyak macam tu je lah, tak jadi apa, tak jadi ikut mana. Tapi kalau rambut tebal, hitam, ikal, panjang, berminyak, tu cantik. Allahumma salli ala sayyidina. Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang Rasulullah sebab dia sangat-sangat tahu tentang Rasulullah. Sebab tak pernah tak tengok Nabi, sepanjang masa tengok Rasulullah. Jadi sehingga kan dia sangat tahu.
Lari dia umur 10 tahun sampai dia umur 20 tahun Nabi kita wafat. 10 tahun duk tengok Nabi hari-hari macam itulah Rasulullah. Sampai dia boleh cerita Nabi ialah orang yang banyak buh minyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak buh minyak rambut. Jadi subhanallah, Nabi pula buh minyak rambut bukan Nabi kita buh minyak tepi-tepi ya. Nabi kita lumur semua. Allahumma salli ala sayyidina. Ada orang yang buh minyak tepi-tepi ya. Sebab dia nak pakai kepiah. Jadi ikut ni cukup lah orang tengok kan. Atas siapa nak tengok pun. Taib. Jadi menyebabkan akhirnya bila buh tepi lebat kan, atas kapal terbang. Lapangan terbang helai. Jadi maknanya tapi Nabi kita ajak mungkinlah minyakkan rambut seluruh kepala. Macam tu juga gunting rambut. Gunting rambut ni kalau repair hukumnya makruh. Repair. Jadi repair ni dia bukan gunting, dia repair. Makruh. Kalau sunnahnya potong kok belakang ya. Tinggal potong kok lain. Sama ada bagi paras telinga ataupun paras bau ataupun paras telinga ataupun paras tengkuk ataupun paras bau. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang perempuan tak ada hukum macam tu. Ikut suka lah. Ni orang lelaki-lelaki nah. Sama ada bagi paras telinga ataupun paras tengkuk ataupun paras bau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak gunting juga kita kena gunting semua. Gunting semua ni macam ni. Belah ni pun kita gunting, belah ni pun kita gunting, belakang kita gunting, atas pun kita gunting. Tu hukumnya harus. Harus. Kalau repair hukumnya makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah buh minyak rambut pun. Buh minyak rambut ni buh keseluruhan kepala. Jadi kalau dah atas ni tak apa ada rambut dah, buh minyak rambut, nanti insya-Allah tumbuh rambut kita. Lebat balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru duhna ra'sih. Nabi banyak meminyakkan kepalanya. Wa tasriha lihyatih. Tasrih ni mana menyikat. Jadi janggut ni sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau ada tasrih, urus rambut janggut bergelok sallallahu alaihi Muhammad. Jangan tak urus janggut. Tak urus janggut ni mengembang, mau keluar tu. Ceragah tu. Tu tak cantik, tak elok. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau lebih-lebih lagi Nabi nak jumpa orang. Duduk dalam rumah, ada tetamu nak mai. Nabi bersiap dulu. Bersiap dulu nak keluar jumpa orang. Tu Nabi kita ajak kita. Tok laki kita orang mai keluar macam tu dengan rambut dengan perut borai-borai. Dengan tak ada protokol tu, tu tak mau. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau orang mai keluar Nabi elok ya. Seolah-olah Nabi bila Nabi keluar macam tu selalu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seolah-olah macam seolah orang boleh kata Nabi dalam rumah macam tu apa? Tak Nabi duduk macam tu pun dalam rumah sampai orang menganggap macam tu. Jadi orang tak boleh bayang Nabi dalam rumah macam mana sebab Nabi keluar tu smart. Rapi. Itu sifat Rasulullah. Lepas kita nak keluar rumah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak keluar rumah bersiap bagi elok dulu. Tapi jangan terlajak sangat sampai tok lelaki tunggu sampai 10 minit, tengah jam tak keluar lagi. Itu masalah kita sebenarnya. Soalan senamat. Tadi ada orang sebut orang perempuan ni tak boleh pisah dengan cermin. Betul ke? Dia pergelak tu sungguh kot tu. Dia kata al-mir'atu cermin, al-mar'atu perempuan. Dekat-dekat nak sama. No? Baris ya. Al-mir'atu cermin, al-mar'atu perempuan. Tu perempuan tak boleh pisah dengan cermin. Baris bawah cermin, baris atas perempuan. Jadi subhanallah. Tapi jangan lebih sangat. Nabi tak bagi. Cuba tengok Nabi kata. Nanti kita jumpa. Wa yukthirul qina'. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak memperbanyakkan qina'. Qina' ni serban. Kepiah ni asal-asal bukan macam ni. Asal-asal kepiah ni bukan macam ni.
Bila rambut Nabi tu lebat, berlumuk dengan minyak, kalau semata-mata buh ataupun pakai serban tu akan apa? Akan penuh dengan minyak. Kalau kita kata, bahasa kita kata kotor lah kan, no? Jadi berlemuih lah, berlemuih bukan kotor, senang. Tu kena buat sikit terjemahan kat orang Kuala Lumpur, berlemuih benda tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan kotor, dia berlemuih. Gitu. Jadi kalaulah serban ni Rasulullah sayyidina Muhammad, dia tak buh sesuatu di atas ni, jadi dia akan berlemuih. Jadi untuk cover serban tak bagi berlemuih, jadi ada kain. Jadi saya faham macam ni. Pernah tak tengok orang Pakistan, orang India, kita main di Masjid Kelin, mereka ikat kepala dengan sapu tangan. Pernah tengok? Lah ada lagi. Ada lagi, no? Macam tu lah. Jadi mereka buh kain atas ni, jadi cover supaya serban tu tak berlemuih, tu dia panggil qina. Jadi kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian hari ini telah dimudahkan, dia ada kepiah. Inilah makna dia qina. Tak payah kita cari kain, kita buh atas kepala macam Pakistan, India duk tarik sapu tangan tu. Dia tu bagi qina. Wa yukthirul qina, banyak Nabi kita cover dengan kain atas kepala ni. Ka'anna thawbahu thawbuz zayyat, seolah-olah pakaiannya, pakaian tu bukan makna baju. Kalau terjemah daripada terus terjemah mana pakaian, as-thawbu mana baju. As-thawb di sini maknanya zayyat ni lah, tu makna dia. Zayyat tu bukan yang dimasukkan dengan thawb di situ ialah qina tadi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, ka'anna thawbahu thawbu zayyat, seolah-olah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakaian ataupun kepiah ataupun qina Nabi itu ialah thawbu zayyat, kepiah ataupun kain orang yang buat minyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipanggil zayyat, orang yang proses minyak. Tak kiralah minyak angin ke, minyak urut ke, minyak. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi orang ni contoh, no? Dia kerja apa? Kalau dia kerja buat bangunan, dia berlemuih cara buat bangunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, turun bendang, dia berlemuih macam orang turun bendang. Kalau orang tu motong, dia berlemuih cara orang tu motong. Kalau orang buat minyak, dia berlemuih cara macam orang yang buat minyak ataupun proses minyak. Jadi seolah-olah kalau tengok kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok kepada kepiah Nabi tu, maknanya lencun dengan minyak. Itu bahasa kita. Okey. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustaz, kami duk tengok serban Rasulullah yang orang duk tulis dalam buku apa semua tu kan, gambar-gambar tu macam tu, tengok kepiah Nabi tu manyak macam tu kan, masalah tu macam mana pula? Baru ni saya dapat satu ilmu, rupa-rupanya serban Nabi yang ikat yang ikat di kepiah Nabi macam tu bukan sebenar. Kepiah tu tak sebenar, tapi serban tu sebenar. Faham tak? Kepiah tu dah orang nak ikat serban, nak bagi lekat, jadi orang boleh kepiah tak? Kepiah tu tak sebenar, serban Nabi tu sebenar. Jadi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi ikat serban ni, jadi kepiah ni macam kita pakai, bukan kepiah yang tinggi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala ka'anna Rasulullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru duhna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthiru al-qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Jadi jangan faham kata baju Nabi itu seperti baju orang yang buat minyak. Kalau gitu nampak baju Nabi berlemuih lah. Sebenarnya yang dimasukkan ialah kepiah ni.
Kalau baju Nabi, pakaian Nabi bersih, bersih sebersih-bersihnya, rapi, elok, cantik. Itu Rasulullah. Qasidah insya-Allah. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hannad bin Sarri. Hannad bin Sarri, guru pada Imam Tirmizi. Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian daripada Abul Ahwas. Seterusnya daripada Anil Ash'ath bin Sya'sya'. Anil Ash'ath Anil Ash'ath bin Abi Sya'sa'i. Kemudian daripada ayahnya, kemudian daripada Masruq. Masruq ni dia ialah murid kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Masruq ni makna dicuri. Tu nama dia, tengok mana Masruq. Jadi mungkin Allahumma salli ala sayyidina Mak, satu orang tu dia tengok nama, nama ni cantik ni, dia buat nama Masruq. Masruq ni mana dicuri. Jadi mungkin kita tak sesuai lah kan. Jadi Masruq ni satu orang tabi'in besar sahabat Sayyidina Muhammad, dan dia juga ialah murid kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kemuliaan agama kita ni sebab ilmu kita ni, ilmu yang kita dapat daripada guru. Lepas tu ilmu yang didapat oleh guru daripada guru dia. Lepas tu guru tu daripada gurunya. Ni kelebihan ilmu kita. Orang Islam ni dia berguru. Guru tu daripada guru tu ada guru tu ada guru, sampailah guru yang terakhir Rasulullah. Jadi Masruq ni dia murid kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud termasuk dalam satu kategori sahabat yang disebut kibar as-sahabah, sahabat Nabi yang utama. Sahabat Nabi ni 124,000 ni ada disebut dengan kibar as-sahabah, ada yang disebut dengan sirat as-sahabah. Kibar as-sahabah, sahabat-sahabat utama. Sirat as-sahabah, sahabat-sahabat yang tidak utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sekalipun mereka tak utama, tapi mereka sahabat. Kalau sahabat ni radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anhu. Kalau sebut sahabat, dia kena sebut radhiyallahu anhu. Pasal apa sebut sahabat kena sebut radhiyallahu anhu? Sebab mereka tu sudah dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu sahabat, mereka sudah jadi penghuni syurga. Telah dijamin masuk syurga kalau mereka tu bergelar dengan sahabat. Sebab tu sahabat kena sebut radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Masruq ni disebut Masruq sebab dicuri ketika kecil. Ketika kecil, besar-besar tu orang curi. Kalau orang ni orang panggil curi kan colek. Colek buat lari. Tapi orang jumpa lepas tu. Jadi bila mana jumpa lepas tu, maka digelar dengan Masruq. Ni budak ni kena curi dulu, lepas tu jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada satu orang ulama namanya Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih ni masalah sayyidina Muhammad. Dia tabi'in juga yang duduk dalam Sayyidina Ali karramallahu wajah, kalau tak salah ingat saya. Alim Qadhi Shuraih ni. Satu masa Sayyidina Ali karramallahu wajah hilang baju besi. Hilang baju besi, siapa curi tak tahu. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok baju besi dia tu Yahudi duk pakai. Langsung dia pergi kata, "Hai Yahudi, baju besi tu baju besi aku, hang curi tak mana?" Kami pernah sekali di Mesir. Baju duk atas, sidai atas. Rumah Arab ni berlapis-lapis kan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sidai baju, entah macam mana, tak buh penyepit ataupun penyepit tercabut itu, akhirnya jatuh. Kawan kampung cari tak mana lah baju dia ni. Tengok Arab hak jaga bangunan tu pakai baju dia. Allah, baju aku. Dia pun pergi ke Arab tu, salah saya. Dia kata, "Hang pakai baju aku." "Alah, baju aku," kata Arab tu. "Baju aku," kata kawan kami tu. Arab tu, "Baju aku. Hang beli mana?" "Ishtaratu fi Atabah."
Atabah tempat-tempat macam-macam pekanat lah. Tulis Langkawi, jual di Atabah. Mohong. Jadi Allahumma salli ala Samad, beli di Atabah, sedangkan tulis I love Langkawi. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Arab ni dia macam tu. Dia tak tahu pun tempat tu. Tapi kalau kita tanya, ni bukan Arab Yaman ni Ustaz, ni Al-Misri hadha. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, orang Arab Mesir ni, kita tanya suatu tempat. Tempat ni tang mana? Tempat kami nak pilih alamat ni. Anta tamshi kada, anta tamshi ala tul kada, وبعدين خش يمين خش شمال يمين شمال يمين شمال, pergi cari tak jumpa pun. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak mau cakap betul. Tu passion dia. Kita ni kalau tak tahu apa betul, tak tahu. Tak tahu. Minta maaf saya tak tahu. Tapi Arab ni tak pernah anak tak pernah tak kata tak tahu. Arif sepanjang masa, tahu sepanjang masa. Tu passion dia. Saya tengok lagi satu bangsa orang Indonesia. Ini cerita orang Indonesia kat saya. Orang Malaysia ni kalau tunjuk alamat soalan Sayyidina Muhammad, tahu tak tani? Terus ni masuk kanan, lepas tu terus lagi kanan, lepas tu kiri. Tu orang Malaysia kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, dia kata tak tahu. Tapi orang Indonesia, mereka kata kalau orang tanya alamat, jom, dia akan bawa api. Tu beza kata orang Indonesia dengan orang Malaysia. Kita pasti tahu, macam tu betul kat kita no. Orang Malaysia ni banyak perangai dia yang luar biasa juga. Orang lembah lembut, naik kereta langsung jadi keras. Cengil lain macam naik kereta. Tapi kalau duduk di luar tak nak kereta bawa kereta, okeylah. Bawa kereta ni, bila bawa kereta lebih-lebih lagi kalau horn dia tin. Kalau horn ni pula tak sama macam Arab pula. Arab ni macam satu sehati sejiwa. Kalau bawa kereta mesti kena horn. Kalau tak ada horn tu, mereka tak tiba bawa kereta orang kali. Tak ada apa pun, tin. Kita ni kalau ada apa baru tin. Cara kita picit horn pun ada kira-kira. Kalau nak potong orang, jadi bila betul dengan orang, tin, orang tu tak. Macam tu. Baik. Tapi kalau horn belakang, tin, apa pula ni? Kalau tin, orang marah. Kalau horn belakang, pi lah. Horn lah. Tapi kalau di Mesir, salah Sayyidina Muhammad, tu biasa. Kita ni, kut bersih tu, tin, orang tak kerti lah. Kalau kut kita, tin kut belakang, berhenti kereta, woi. Ini perangai orang Melayu belain sikit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu dia panggil budaya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Masruq ni, dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dicuri daripada kecil dia kena curi, lepas tu besar, Allahumma Sayyidina Muhammad, dia jadi orang yang sangat berilmu, lebih alim daripada Qadhi Shuraih. Saya nak cerita tu Qadhi Shuraih tadi tu. Qadhi Shuraih ni zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali hilang baju. Bila Sayyidina Ali hilang baju, jumpa baju tu orang Yahudi pakai, langsung dia kata baju tu baju aku. Yahudi kata baju aku. Macam ni kata dia. Kalau hang kata baju hang, aku kata baju aku, macam ni senang. Jom kita berjumpa Qadhi Shuraih. Qadhi ni dia akan hukum. Dia macam mahkamah. Jadi nak tengok Qadhi nak hukum macam mana. Bila sampai depan Qadhi Shuraih, masalah Sayyidina Muhammad, yang pertama sekali masalah Sayyidina Muhammad, Qadhi Shuraih kata, Sayyidina Ali, mana bukti kata baju hang? Sayyidina Ali kata, nak bukti. Macam mana aku lah bukti dia? Tak boleh, hang kena buat bukti. Siapa yang saksi kata baju-baju hang? Dia kata Sayyidina Ali, tak ada. Kalau tak ada, aku hukum di baju dia. Tu dia panggil kaedah Islam. Al-bayyinatu ala man idda'a wal yamin ala man ankara. Al-bayyinatu ala man idda'a. Orang yang mendakwa, dia kena ada saksi.
Wal yamin ala man angkara, siapa yang mengingkar dia kena bersumpah. Siapa yang mendakwa dia kena ada saksi. Siapa yang menafi dia kena sumpah. Itu kaedah Islam. Sayyidina Ali mendakwa, kata baju dia, saksi tak ada. Selesai. Jadi maknanya baju Yahudi. Hukum Qudah Syurai. Itu kata Islam adil. Hak ni pemerintah. Memerintah negara, khalifah. Hak ni Yahudi, kafir lagi. Tapi dalam menentukan keadilan, Islam tak kira. Hak kafir ke hak Islam, hukuman sama. Tu katakan Islam adil. Akhirnya Yahudi ni masuk Islam dengan sebab adilnya hukum yang ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tu qadhi syurah dalam membuat menjatuhkan hukuman. Salah Sayyidina Muhammad. Taib. Masruq ni a'lamu, dia sangat alim dalam masalah pemberi fatwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Dia lebih alim daripada Qadhi Syuraih. Ini nak cerita dia tu. Dia murid pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masruq ni dia sebiji Rasulullah. Nabi kita SAW sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Masruq ni pun dia sembahyang sampai kakinya bengkak. Pasal lama sungguh dia berdiri depan Allah. Lama sangat berdiri sampai bengkak kaki. Kalau semalam tak apa, malam esok bayang lagi, berdiri lagi, malam esok berdiri lagi, malam esok berdiri sampai bengkak kaki. Ini panggil golongan orang terdahulu. Mereka kuat buat ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kena kuat buat ibadat, kena rajin buat ibadat. Sebab itulah tujuan Tuhan cipta kita. Sebab Tuhan nak suruh buat ibadat. Cuma main ke dunia ni terlupa tujuan Allah cipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammun. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kita suka menganan, tayammun. Tayammun ni makna buat sesuatu dengan menggunakan ataupun memulakan dengan kanan. Tayammun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fi tuhurihi idza tatahhar. Baik, dalam bersuci bila Nabi kita bersuci. Baik, ambil ayat semayang. Mandi. Jadi mandi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mandi Nabi kita akan mula belah kanan. Nabi kita ambil wudu, Nabi akan mula belah kanan. Segala-gala semua kanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam perkara yang mulia, Nabi kita akan mulakan dengan yang sebelah kanan. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, langkah kaki kanan. Sebab rumah mulia, tempat kita duduk, tempat kita berlindung daripada panas dan hujan, tempat kita berehat. Nak keluar rumah, kaki kiri. Cuma nak masuk kereta tu, driver masuk kanan ke kiri. Tu masalah sikit. Orang putih ni, saya duk bincang-bincang dengan kawan-kawan. Dia menjajah Malaysia. Dia menjajah kita. Bila dia nak tinggal kita, dia buat jalan raya, jadi kita naik belah kiri. Kan? Salah Sayyidina Muhammad. Driver duduk sebelah kanan. Masalahnya driver bila mana nak masuk dalam kereta, dia masuk kiri. Tapi orang putih, dia balik negara dia buat berlain. Dia jalan belah kanan, driver duduk belah kiri. Akhirnya driver masuk belah kanan. Pasal apa? Sebab kanan ni berkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kanan tu berkat. Dia tinggal negara kita. Akhirnya apa jadi? Aksiden banyak. Pasal kaki kiri kot no. Pasal langkah kiri kot tu banyak aksiden kot. Tu orang putih. Satu. Yang kedua kata orang lah, Jepun.
Jepun perang dengan kita. Dia kalah sebab orang putih pergi bom Hiroshima Nagasaki. Bismillahirrahmanirrahim. Hak tu punca dia kalah dan balik negara dia. Tapi dia ram, orang kata lah. Dia ram bukan geram, dia ram. Dia dendam. Tak apa. Dia buat apa? Dia buat kereta. Kereta ni apa? Kereta ni ialah satu senjata baru nak bunuh orang. Betul tak? Tak apa, aku tak boleh bunuh hampa. Aku buat kereta. Hampa niat laju-laju, hampa mati juga. Betul tak? Buat kajian sikit, saya tak tahu. Orang kata. Macam juga orang putih pun. Salah saya nama orang putih. Orang putih ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena balik. Dia nak merintah lama. Tapi orang Melayu tak mau. Orang Melayu hambat dia balik. Dia balik. Tak apa, aku buat kereta ke hampa. Hampa mati juga. Wallahualam. Silung sidik betul ataupun tak. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, tapi saya pernah tengok satu orang, Masya Allah, dia driver, tapi nak masuk dalam kereta, dia masuk kaki kanan. Cuba try buat lagi. Dia buka kereta nak masuk macam mana dari masukkan kanan. Allah Akbar. Tapi dia usaha, dia boleh buat. Dan dia boleh buat pasal dia dah jadi kebiasaan, dia belajar buat sampai dia biasa buat. Satu orang. Kita ni pakai takdir dah nampak macam mana, dah masuk kaki kiri, terimalah kiri lah. Kita pakai terima takdir aja. Tapi dia tu usaha kaki kanan masuk dalam kereta. Masya Allah. Tak try buat, tak pernah buat lagi kono. Try buat lagi, tengok lagi. Buat macam mana? Langkah kaki kanan, kiri nak masuk macam mana pula agak. Berselerak kaki kono. Jadi subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Ni orang ni sampai tarah tu nak ikut Rasulullah. Jadi kita ni macam kita duk baca dalam ni, kita ni duk baca selalu setiap bulan ni Syama'il Al-Muhammadiyah, cerita tentang Rasulullah. Lepas tu dia sebenarnya kemuncak kita rasa dengan Nabi ni, Allahu Akbar, bila mana kita nak rasa Nabi ni dekat dengan kita, bila mana kita banyak mengamalkan apa yang dia suruh, dia panggil sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dengar saja, dengar kanan keluar kiri, dengar kiri keluar tinggal kanan, tak jadi apa. Kita nak belajar macam mana Rasulullah, kita nak ikut. Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, ni cerita tok guru kami lah, dia tak pernah makan temikai. Sebab dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sampai ilmu kat dia Nabi makan temikai macam mana. Dan akhirnya tak mau makan temikai sebab tak tahu Nabi makan macam mana. Dia nak makan temikai, kalau Nabi, dia tahu Nabi makan macam mana. Sakat tu cerita ada, full stop. Minggu lepas, 2-3 hari lepas, saya bersama-sama dengan Syekh Siddiq Al-Maghribi yang duduk di Ibn Sina. Lepas kuliah dia kata, Syekh, dia kata, aku pernah dengar Tok Guru aku sebut, Imam Ahmad last kali dia jumpa macam mana Nabi makan temikai. Saya kata, makan macam mana? Kami mengaji dulu, Tok Guru kata kat tu ya, Tok Guru tak sambung. Dia kata, Imam Ahmad dia makan temikai, lepas dia tahu Nabi makan temikai, baru dia makan, pasal dia tiru Rasulullah. Dia macam ni. Temikai, kita kata macam masalah Sayyidina Ahmad, kita potong temikai tu dengan kulit dia tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia panjang macam tu, dia potong tengah, dia makan kanan ke kiri, lepas tu kalih pula kanan ke kiri. Macam tu cara makan temikai, kanan ke kiri, lepas tu kalih pula penuh kanan ke kiri. Kita tak tahu kanan kiri, semua kita makan. Allahu Akbar. Baru saya tahu selepas umur 51 tahun baru dapat ilmu tu. Allahu Akbar. Maknanya
Tu dia panggil, lepa ni, ulama ni, lepa nak buat semua cara Rasulullah. Sikat rambut. Saya nak tanya sikat rambut. Makcik-makcik, pakcik-pakcik lah. Ni anak-anak kita ni. Apa sikat rambut pun mana? Senang kan Ustaz, kami buat rambut macam Travolta. Rambut Travolta ni angkat semua kat atas, semua tak, semua. Tak apa, je Travolta pun tak apa. Tapi kanan dulu. Lepas habis kanan, kiri. Lepas tu, repair misai. Kanan dulu repair. Kalaupun kita tak cukup, kanan dulu, baru kiri. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ya, berus gigi. Berus gigi macam sugi. Berus gigi macam sugi. Jadi, gigi tengah kita ni, sahabat sama. Jadi, kita gurih kanan dulu. Lepas tu kiri atas. Lepas tu, sahabat Sayyidina Muhammad, bawah kanan. Lepas tu, bawah kiri. Tu cara dia. Kalau sugi, dia pada kanan, dia pada tengah kanan, lepas tu tengah kiri. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, bawah, tengah kanan, tengah kiri. Lepas tu orang tanya, hak macam tu nak buat macam mana pula? Tu ikut suka. Jadi kita dah mula dah. Permula kita tu mesti dengan kanan dulu. Tidak macam mana? Miring kanan, miring kiri. Kanan dulu. Tidaklah, kanan dulu, miring kanan dulu. Lepas tu lenguh dah, baru masuk kiri. Jangan start tu kanan. Jangan start tu dah kiri. Tak mau dah. Start tu dah kita mula dengan kanan dah. Semua kanan. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma satu ya, supermarket jangan langkah masuk kaki kanan, kaki kiri. Sebab market ni dia pasar. Pasar ni tempat syaitan pacak menira. Tempat yang syaitan pacak menira masuk kaki kiri, walaupun dia super. No? Kita ni kadang-kadang market tak apalah kalau kita pergi kaki kiri. Ni super Ustaz. Supermarket, super pun kiri juga. Faham tak? Sebab tempat syaitan pacak menira. Tempat berjual beli, tempat syaitan pacak menira. Dia ghalib tempat tu, orang ghalib. Orang alpa kepada Tuhan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dah panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yuhibbut tayammun fi tuhurihi idza tatahhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa fi tarajjulihi idza tarajjul. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyikat belah kanan dulu bila Nabi kita menyikat rambut. Wa idzan wa fi inti'alihi idzan ta'ala. Begitu juga ketika mana pakai kasut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menyaruk kanan dulu baru menyaruk kiri. Cuma isu macam ni. Bila kita nak keluar masjid, kita nak saruk kasut kan? Jadi bila kita saruk kasut, jadi kita akan saruk belah kanan. Sedangkan keluar masjid kena belah kiri. Okey, cara dia macam mana? Cara dia kasut kita tu, soalan Sayyidina Ahmad. Sebab masuk masjid ni, tak tahulah kot ni. Kalau kami di Darul Hadis tu, jadi antum kena jadi perangai. Masuk masjid, masalah Sayyidina Muhammad, kasut kita tu bagi duduk, bagi madap nak keluar lah. Bila kita masuk dalam masjid, dia kita khidmat. Masuk dalam surau kita khidmat. Jadi kita susun kasut bagi madap macam tu. Baik. Apa hikmah dia? Hikmah dia bila kita keluar masjid, kita pijak kasut kiri. Faham? Keluar masjid, kita pijak kasut kiri, itu telah memenuhi kita keluar masjid kaki kiri. Tapi kita saruk kasut kaki kanan, barulah kasut kita saruk kaki kiri. Ni maknanya cara nak bagi jadi macam mana Nabi kita buat. Jangan kita pernah buat menyalahi sunnah. Hatta ada orang yang menyalahi sunnah, saya pun jadi terbawa-bawa perangai. Satu orang Tok Guru besar di Kedah dulu, Tuan Guru Saad
Tuan Guru Haji Sa'ad Mogoi. Tuan Sa'ad Mogoi ni dia paling pantang sekali masalah Sayyidina Muhammad. Orang yang makan dengan dia pegang camca tangan kiri. Tu dia paling marah sekali. Ni orang ni adat orang Melayu. Adat ni tak bertepatan dengan Islam. Kita makan nasi tangan kanan kan, tapi pegang camca nak cedok kuah kita pegang tangan kiri. Untuk guru marah sangat. Terus Sa'ad Mogoi, kalau siapa makan dengan dia buat macam tu, dia tak peganglah camca tu. Gulai tu nak ambil, dia pakai gadah macam terus padam muka hang. Jadi baru ni satu orang, mungkin itulah soalan senamat. Jadi nak makan dengan kita tapi ilmu tak ada. Duduk makan, tengok-tengok pegang camca tangan kiri. Saya kata aku tak makan lah. Jadi perangai Tok Guru turun. Tak makan. Cuma saya tak gagal ya mujur. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan buat macam tu. Kita kata ustaz, belemuih lah ustaz tu, bahasa orang Kedah bukan kotak. Belemuih lah ustaz. Canca tu belum, memang nak bagi belum. Pasal Nabi kata su'rul mu'min syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bekas orang beriman penyembuh penyakit. Sakit macam-macam kan. Pegang bekas tu, kita pegang bekas dia pegang bekas kita, tu penyembuh penyakit dalam diri kita. Tu hikmahnya pasal apa Nabi makan dalam talam. Kita tarik, dia tarik, kita tarik, dia tarik. Jadi orang makan talam ni dia sihat. Dalaman dia tak lega dengan berubat, lega dengan bekas orang beriman. Siapa kata? Rasulullah. Su'rul mu'min syifa. Penyembuh kepada sakit orang beriman ialah bekas orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil berkat orang beriman. Tapi kalau orang untuk orang fasik, orang jahat, kesan juga pada kita. Bekas dia kita makan, dia bekas orang tak sembahyang, kesan kita jadi malas nak buat ibadat. Kalau kita makan bekas orang baik, kita rajin buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tengok satu masa, saya cemburu. Ada satu orang kalangan aulia kita dulu ni, Patih Haji Isa. Patih Haji Isa Maham. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kami ziarah dia, ada satu orang anak murid dia. Anak murid dia yang bawa kami pergi. Waktu sampai tu, rumah dia selapis. Pelapis belah ni rumah dia selapis ya, atas. Jadi tengok-tengok dia duduk di bawah rumah orang 4 tingkat. Ada orang tolong khidmat, buat teh ke kopi-kopi, buat kopi. Jadi subhanallah yang saya tengok tu, subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Pak Tih duduk minum kopi tu. Minum kopi. Lah tinggal tak banyak mana lah, sekerat tu dia minum macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum, last dia bagi kat anak murid dia. Allah Maha. Jadi anak murid, ya Allah Pak Tih, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia bagi dengan tangan dia sendiri. Lepas tu saya kata, ya Allah mulianya hang, Tok Guru hang mulia hang. Tapi dia orang hebat juga. Dia tak minum habis. Kami dulu tengok ni bodoh tapi dia Masya Allah orang berakhlak. Dia minum, lepas tu dia bagi ke kami. Gitu. Saya teringat masalah saya bila Pak Tih saya bagi anak murid dia minum tu, teringat Rasulullah dia pada masa esok. Teringat Rasulullah pada hari di waktu kita nak minum ayat Telaga Kautsar tu. Allahu Akbar. Cuba kita bayang, kita minum Nabi raub ayat tu, kita minum di tangan Rasulullah. Cuba bayang tengok, nak tak macam tu? Nak tak? Jadi itulah inna a'tainal kautsar fassal li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, kami memberi kepada engkau Telaga Kautsar. Telaga Kautsar ni Telaga Kautsar daripada mana? Daripada syurga. Daripada ibunya, daripada syurga. Kolam besar. Siapa-siapa yang minum di Telaga Kautsar, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia tak akan dahaga selama-lama.
Allahumma salli ala sayyidina. Tu dalam syurga duk minum juga, bukan sebab dahaga, sebab nak menikmati nikmat syurga aja. Laga tak dahaga lah kalau minum yang Telaga Kausar. Jadi duk bayang, ya Allah, macam mana lah Tok Guru duk kata kita minum air Telaga Kausar daripada tangan Rasulullah. Tu istimewa. Sebab kebanyakan orang dia pergi cedok sendiri dia minum. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebabnya kerana Telaga Kausar ni kita pergi minum, kita tak payah berebut. Sebab dia punya banyaknya cawan-cawan tu, sebanyak bintang-bintang di langit. Tak perlu berebut. Dekat pergi minum. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum daripada air tangan Rasulullah sendiri. Allahu akbar. Harap kita semua termasuk di kalangan orang yang akan minum daripada tangan Nabi sendiri, insya-Allah. Siapa dia ni? Orang yang Nabi kenal. Siapa orang Nabi kenal? Orang yang banyak bersalawat pada Rasulullah. Perbanyakkan. Hari Khamis ni hari sambut hari Maulid Rasul. Saya duk tekan yang ni, hampa kena habis 12,000. Habis 12,000. Malam ni apa kata nak habis. Jangan tidur perhabis 12,000. Tak banyak mana pun, insya-Allah. Kalau 12,000 boleh habis, Nabi kenal, insya-Allah. Lepas tu bila Nabi kenal, duk berhubung dengan Rasulullah lah. Berhubung dengan Nabi lah. Berhubung Nabi macam mana? Duk teringat dekat Nabi. Pasal Nabi ingat kat kita. Soalan sebab. Jadi makcik-makcik ni saya nak taruh buat 12,000 boleh esok. Esok hari Rabu, hari Khamis tu, hari Maulid Rasul. Esok ni buat 12,000. Bukan nak wajib, nak galak. Cuba try buat. 12,000 ni luar biasa. 12,000 soalan saya nama. Luar biasa. Rasa dengan Nabi tu tak nak cerita. Nabi kita semua tak pernah tengok. Kita semua tak pernah tengok Nabi. Tak apa. 12,000 kita faham macam mana rasa dengan Nabi. Tu yang nak suruh tu. Dia benar ni kalau tak suruh, tak buat. Kalau tak buat, tak rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, subhanallah, sebab 12,000 ni amalan yang dibuat oleh kebanyakan kibar al-awliya. Saya ambil 12,000 ni berpandukan satu kisah. Satu masa, apa nama? Lupa nama. Pengarang kitab Dalailul Khair, apa nama? Al-Imam, cuba cari di internet tak? Pengarang kitab Dalailul Khairat berjalan di tengah-tengah hutan Miraukish di Maghribi ala Sayyidina Muhammad. Tengah-tengah berjalan, lapak ayak. Jumpa telaga tapi tak boleh minum sebab ayak tu dalam. Timur tak ada. Akhir sekali, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lintas satu orang budak umur 9 tahun. Pakcik, ada apa pakcik? Nak minum air tapi dalam ni. Dia pun ludah. Budak ni ludah ke dalam telaga. Bila ludah, air pun naik. Membuk air naik. Sampai dia boleh minum. Sahadat Sayyidina Muhammad. Dia subhanallah, dia pun terkejut. Pakcik ni, ulama besar ni. Siapa dia? Imam Al-Jazuli. Ingat tu, Imam Al-Jazuli. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pun minum. Lepas minum dia tanya, amai apa budak? Sampai terani Tuhan bagi kemuliaan ke hang? Umur berapa? Melantul pakcik. Amai apa ni? Pataran dia punya hebat ni. Ya Allah pakcik, saya tidak akan tidur dalam bangkit tidur. Sampai tidur pula, saya tak akan tidur melainkan saya menghabiskan dulu 12,000 selawat dekat Nabi. Allahu Akbar. 12,000 tu amilan dia. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah ta'ala mendapat isyarat daripada Rasulullah menyusun Dalailul Khairat. Siapa baca Dalailul Khairat, dia sama macam selawat 12,000. Allahumma salli ala Sayyidina. Itu kelebihan Dalailul Khairat. Tapi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Orang yang nak menggapai gunung cinta ni, dia tak mau ambil jalan shortcut. Hari-hari, tak apalah, hari-hari lain bacalah Dalilul Khairat, tapi hari nak dekat dengan hari lahir Rasulullah ni konsisten 12,000. Dia sama macam 12,000 ni, dia bayaran untuk kita mendapat sesuatu pada Rasulullah. Ada orang tuan-tuan, dia puluh-puluh ni pengalaman buat lah, daripada bangkit tidur sampai tidur balik tu, nak tidur balik pun tak habis lagi tu. Puluh baca sallallahu, tapi pendek. Saya nak bagi cara. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Macam tu ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nabi Khidir selawat dengan selawat macam tu. Jadi 10 ni nak bagi cukup 12,000 ni. Allah, 10,000 dah ni. Nak bagi cukup 12,000. Allahu akbar. Kita tidur. Dalam tidur itulah mimpi Rasulullah. Jadi dia mau tu, kehendak dia, kemahuan dia tu. Allahu akbar. Jadi kita harap insya-Allah masalah sana. Kita haraplah kita ni, no, makcik-makcik ni ataupun kak-kak kita semua ni lah, masalah umur kita ni dah di ujung dah. No. Harap-haraplah sebelum kita mati kita sempat mimpi Nabi. Harap-harap. InsyaAllah. Tapi duduk di pondok macam tu bagi banyak sahabat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mengantuk makin berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Satu pondok berjalan. Nak perhabis 12,000. Kalau mengantuk kata habis 12,000. Sallallahu alaihi wasallam. Nak mudahnya pakai macam ni, saya jual. Bukan nak suruh beli. Bila abang sallallahu alaihi wasallam, cepat ni, cepat. Sallallahu, alat Tuhan bagi mempercepatkan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Jadi insya-Allah moga-moga Tuhan bagi 12 awal tu luar biasa. Satu hari hari Selasa dah. Esok Rabu, esok Khamis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Qala wa finti'alihi idzan ta'ala, dan pada memakai kasut pun Nabi kita memulakan dengan sebelah kanan dulu, tapi nak buang kiri, nak pakai kanan. Sebab nak pakai tu mimbabi takrim, kita nak memuliakan kaki kita, pakai belah kanan dulu. Kalau buang baju masalah Sayyidina Muhammad, buang kiri dulu, pakai belah kanan. Jadi jangan pakai baju dua-dua masuk selum sekali. Tu tak ada nilai apa. Senang-senang sekali semua kanan kiri. Tu tak ada. Kanan dulu baru kiri. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam insya-Allah.